Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Hafiz, kawan-kawan tahu tak? Talha adalah salah seorang sahabat yang pertama memeluk Islam. Ismi Sa'ad. Talha ialah sahabat Rasulullah yang merupakan pahlawan Islam yang gagah berani. Ismi Tasni, kau nak tahu tak? Jari Talha terputus akibat melindungi Rasulullah SAW sewaktu perang Uhud. Ismi Muhaimin, untuk maklumat hari ini, kelebihan Talha terletak pada suaranya yang keras dan nyaring. Saya Muaz, makcik dan makcik kenal tak siapa Talha? Talha terkenal dengan sifatnya yang amat dermawan dan pemurah. Ismi Ismail, kawan nak tahu tak? Sebelum memeluk Islam, Talha merupakan saudagar yang sangat kaya. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Okey, sekarang insya-Allah kita akan meneruskan seperti biasa pentadaburan kita. Itu bahasa-bahasa baru daripada bahasa Arab, tadabbur. Apa dia? Tadabbur. Kita akan insya-Allah membaca pada hari ini. Biar tengok betul-betul ingat betul-betul 118. Berapa? 118. 118. Okey, sambil-sambil pak cik makcik baik di Pening ataupun di luar sana melihat dan mengambil Quran kembali, mari kita dengar adik-adik kita membaca ayat yang kita maksudkan tadi ya. Insya-Allah pada hari ini kita akan dengar bacaan daripada siapa? Ismail. Daripada siapa semua? Ismail. Tunjuk dia. Ismail, silakan baca. 1, 2, 3. Ismail, silakan baca. Okey, Ismail dah serba salah tu. Silakan Ismail. Kontrol macho pula dia. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات in kuntum ta'qilun. Alhamdulillah. Bacaan yang baik daripada Ismail. 2 mantap untuk Ismail. 1, 2, 3. Mantap. Cuma Ismail, kita masih lagi membicarakan dan tonton di rumah tentang fasahah. Bagaimana komen dan juri di rumah? Ya, baca Ismail bagus, tegas, ada bukaan mulut. Dalam pembacaan Quran ini memang nak kena buka mulut. Tetapi ada kalanya jangan terlampau luas. Jangan ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu. Kan? Dia jadi kemelayuan ya. Dia tak ya. Ya. Kan berbeza tu adik-adik. Berbeza ke tak berbeza? Berbeza. Berbeza sangat berbeza. Oleh sebab itu kita ambil yang Arab punya. Ya. Semua? Ya. Ismail seorang? Ya. Ada sikit improve ya. Okey, pipihkan lagi bacaan tu. Okey. Seterusnya kita dengar sekali lagi bacaan yang seterusnya daripada adik Muhaimin. Semua jemput Muhaimin baca. 1, 2, 3. Silakan baca. Okey, silakan Muhaimin. Yang lain semak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. Alhamdulillah. Cuma Ustaz perhatikan tadi tentang wakaf dan ibtidak. Tentang apa?
Wakaf dan ibtidah. Wakaf dan ibtidah ini cara berhenti dan cara memulakan balik. Dia ada satu bab dalam ilmu-ilmu tajwid yang penting juga. Ada kalanya kalau kita tidak betul wakaf dan ibtidah, dia boleh menjadi lahan jali. Apa dia? Lahan jali. Bulat sikit mata. Lahan jali. Lahan jali. Maknanya kesilapan yang besar yang boleh mengubah makna ataupun makna itu terus jadi tidak difahami walaupun tidak mengubah makna. Ini sangat dilarang. Jadinya yang cantiknya tadi, jangan berhenti pada kamu berhentilah tattakhidhu bitanatan min dunikum. Di situ ya, betul? Min dunikum. Jangan ambil balik min dunikum. Jangan ibtidakkan pada min dunikum. Ulang sedikit di belakangnya. La tattakhidhu. Pendek je kan? Takkan nak sampai nak puas, jogging kuat nah. Kan? Sihat badan muda-muda lagi. Kita akan memfokuskan dan tadabbur ayat pada ayat 118 ini dengan memilih satu tajuk yang dekat dengannya, iaitu memilih orang yang dipercayai dan beriman sebagai teman. Sebagai apa? Teman. Bukan kita kata orang Islam ni tak berkawan dengan orang-orang non-Muslim, orang-orang munafik, berkawan. Tetapi nak ceritanya memilih orang yang dipercayai dan beriman sebagai teman yang rapat maksudnya. Tunggu setia bersama kami dan adik-adik di sini pastinya dalam rancangan Adik Dan Tasbih, Subhanallah, Tahmid, Alhamdulillah, Takbir, Allahu Akbar, Tahlil. La ilaha illallah. Jangan kau. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih setia bersama kami dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Ya. Disebabkan kita mahu menilai sahabat dan bukan teman, dan ini berlaku di zaman Nabi dan suasana ayat yang diceritakan ini, untuk jangan dekat sangat berkawan boleh, jangan bersahabat dengan orang munafik. Dengan siapa? Munafik. Kerana dia mendatangkan mudarat kepada orang mukmin sendiri. Sebab munafik ini zahirnya Islam, tetapi kalau kita tengok dan bincangkan secara ilmiah, maka sebenarnya batin dia kafir. Batinnya di dalam jiwa dia totally sebiji macam orang kafir. Cuma dia cuba menzahirkannya. Ustaz, ada satu cerita bagaimana di zaman Umar bin Al-Khattab. Di zaman siapa? Umar bin Al-Khattab ni khalifah. Dia pentadbiran dia ada masyarakat majmuk. Tiba-tiba ada orang bersembang dengan dia. Diriwayatkan oleh Ibnu Hatim bahawa seorang berjumpa Umar. Dia kata, Umar, ada seorang daripada penduduk Hirah ni. Dia bukan dia Islam tapi yalah, tapi walaupun dia macam-macam munafik sikit, macam talam dua muka, tapi dia sangat pandai menghafal, pandai menulis. Dia sesuai jadi PA kau. Dia sesuai jadi PA kau, sekretariat kau nak buat apa, kau bagi dia. Lalu ketika itu, hush, Umar kata, jika aku melakukannya berarti aku menjadikan bitanah. Menjadikan apa? Bitanah. Tullabi. Naam. Bitanah ini seperti mana Ustaz katakan tadi, maksudnya orang yang dekat dengan kita dan dapat mengorek rahsia dan mengetahui rahsia yang besar. Oleh sebab itu Umar dia kata tak nak. Ni bitanah ni bahaya. Memang dia rapat dengan aku, PA, takkan tak rapat. Sedangkan rahsia-rahsia besar aku banyak, aku cerita pula pada dia yang jenis munafik ni. Kan bahaya kepada orang mukmin. Umar menolaknya. Dalam arti kata lain, tullabi, kita kena pilih. Bagi tahun baru Hijrah 2012 ini kan, tahun baru Masihi ini, kadang-kadang kita juga perlu berhijrah dan berubah dan berani untuk memilih kawan-kawan yang dicirikan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, moga-moga kita juga akan berubah. Okey, ciri yang pertama yang Ustaz nak sebutkan, tasbih. Subhanallah. Iaitu sahabat. Ustaz nak sebut tak kawan, sahabat penolong. Apa dia? Sahabat penolong. Kedua adalah sahabat pada waktu senang dan susah. Yang ketiga, sahabat yang memberi nasihat yang baik. Dan yang keempat, sahabat yang bersimpati. 4 saja. Ustaz akan ulas serba sedikit di antara 4 ciri ini. Yang pertama, sahabat penolong. Apa dia? Sahabat penolong. Sahabat penolong ni dia sanggup tolong kita. Ada orang kadang-kadang masa kita senang je orang rapat. Best lah kau. Kan? Ketika mana dia susah, ada masalah, buat tak tahu, dia buat donor je. Dah memang lagu tu. Kan? Dah mula bergaduh dan sebagainya. Ini bukan ciri sahabat. Ini juga ada ciri-ciri orang munafik. Ya? Masa senang bersama, masa susah, semua lari dan tak nak caring dengan masalah sahabat dia. Yang kedua, tullabi. Naam. Dia termasuk juga pada ciri yang kedua, waktu senang dan susah. Tadi dia tolong, dia banyak lebih kepada menolong. Ya? Yang ni senang pun dia ada, susah pun dia ada. Kita tengok pula yang ketiga, sahabat yang memberi nasihat baik. Termasuk nasihat baik ni, dia tidak suka benda-benda jahat yang berlaku kepada dia, sifat-sifat buruk yang berlaku pada dia, dia akan tegur juga perkara mungkar yang kita lakukan. Ada kalanya benda baik je. Jom kita pergi tu, jom pergi sini, jom kita pergi pasar malam, jom. Semua ada yang baik. Tapi kalau dia nampak dia membuka aurat sebagai contoh.
Pakai terlampau seksi sebagai contoh. Kemudian begitu juga dia mencuri. Tidak amanah. Semua yang lewat waktu. Adakah kita berani untuk menegur dia? Hakikat daripada peneguran ini, dia sudah nak tergelincir kepada api neraka Allah. Dan apabila kita menegur dia, kita menarik dia kembali balik ke dekat dengan syurga Allah. Itu tanda orang yang sahabat, dia mahu memberi nasihat yang baik. Dan tak mahu sahabat dicampakkan ke dalam neraka. Marilah sama-sama kita menuju kepada syurga siapa? Allah! Dan yang keakhir, yang Ustaz janjikan 4, sebenarnya banyak lagi. InsyaAllah Atuk akan sambung. Yang keempat, sahabat yang bersimpati. Sahabat yang apa? Bersimpati. Dia dekat-dekat dah. Bersimpati ni, dia betul-betul memahami. Dan bila dia meluahkan sesuatu masalah, dia apa? Dia betul-betul jadi seperti orang tu. Katalah Ustaz mendengar sahabat kepada Ismail sebagai contoh. Tiba-tiba Ismail mengeluahkan masalahnya. Dia ada dilema, ada apa. Dia meluahkan masalahnya sampai menangis-nangis kat depan Ustaz Zamri. Ustaz. Kan? Katalah Ustaz menjadi mentor dan sahabat sekaligus kepada Ismail. Ketika itu Ustaz mendengar dan Ustaz ada kalanya boleh menangis sekali. Dan Ustaz merasai dan seolah-olah Ustaz menjadi Ismail ketika itu. Ini antara maksud cerita. Maksud bersimpati yang penuh. Sama ada biasanya dalam keadaan yang getir dan susah. Lebih. Moga-moga kita berikrar ini adik-adik. Semua bangun ikut Ustaz. Kita akan faham dan hayati kata-kata Imam Syafi'i. Ya, ikrar yang Ustaz akan bacakan ini adalah kata-kata Imam Syafi'i supaya sahabat selepas ini kita hargai betul-betul. Aku menyintai sahabat-sahabatku. Aku menyintai sahabat-sahabatku. Segenap ragaku. Segenap ragaku. Seakan-akan aku menyintai. Seakan-akan aku menyintai. Sanak saudaraku. Sanak saudaraku. Sahabat baik adalah. Sahabat baik adalah. Yang seiring jalan denganku. Yang seiring jalan denganku. Dan menjaga nama baikku. Dan menjaga nama baikku. Ketika aku hidup. Ketika aku hidup. Ataupun setelah aku mati. Ataupun setelah aku mati. Daripada apa yang Ustaz sebutkan tadi, itulah sebenarnya kata-kata Imam Syafi'i untuk memilih sahabat. Maka bila adik hayati ikrar yang Ustaz bacakan tadi, yang tertulis juga di skrin itu mungkin diulang tayak, maka kita yakin inilah sahabat yang boleh membawa kita dan membina kehidupan kita ke arah kejayaan. Dan bila kita berjaya, Allah suka. Bila Allah suka, masuk syurga. Bila masuk syurga, itulah syurga siapa? Allah! Syurga Allah, yang Allah ketika itu redha kepada hamba-hambanya yang masuk ke dalam syurga. Kita akan dengar pesan Atuk dalam isu ini. Terus setia bersama kami dan adik-adik di sini. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. La ilaha illallah. Pastinya dalam rancangan adik. Dan Al-Quran. Hayati hikmah kalamullah. Fahami Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Alhamdulillah, cucu-cucu Atuk, Masya Allah. Okey, kita teruskan lagi dalam rancangan adik Dan Al-Quran. Masya Allah, terima kasih kepada cucu Atuk di depan sana yang masih setia bersama kami. Kalau Ustaz Zamri menceritakan keadaan orang-orang dulu, orang Yahudi, orang Nasara, cuma Atuk ingat ya, kalau Atuk tanya cucu Atuk ada kawan tak? Ada. Ramai tak kawan? Ramai. Ini Atuk tanya ni. Kita kena ada kawan, ya. Kita berkawan biar 1000. Berkasih biar 1. ya ke ada kasih? Iyalah, itu orang Melayu kata. Berkawan biar 1000. Berkasih hanya 1. Kalau nak berkasih lah kan. Jangan sampai 3, 4 belum ada makwa pula kan. Pening nak juling mata kan. Okey, yang penting Atuk cakap begini. Kawan kita ramai kan? Baik. Bila mana kita nak berkawan, Atuk nak pesan, pastikan kawan-kawan kita itu semuanya kawan-kawan yang baik. Nak tahu baik macam mana? Yang sentiasa membimbing kita, mengajak kita ke arah kebaikan. Itu kawan yang baik. Tapi kalau ada kawan yang nampak tak baik, cara bercakap dia, cara pakaian dia, lagak dia,
Itu kau baik ke tak baik? Tak. Maka jangan mendampingi kawan-kawan seperti ini. Sebab Nabi dah warning kita. Nabi kata apa sebuah hadis? Nabi kata, Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ala man yukhalil. Nabi kata, cara hidup kita ni, dipengaruhi oleh kawan-kawan kita. Betul tak? Betul. Maka sebab tu Nabi kata, falyanzur ala man yukhalil. Kita tengok siapa kawan-kawan kita. Maknanya kalau kawan tu kawan baik, dia lebih bimbing kita ke arah kebaikan. Kalau kawan-kawan kita jahat, bimbing kita ke arah kejahatan. Kalau kita katalah, contoh isap okok tak? Besok kalau tu kawan yang isap okok, mungkin ada kawan yang isap okok, maka dialah akan suruh kita isap okok. Lah hisap lah. Lama kita pun jadilah penghisap rokok. Maka sebab tu cari kawan yang baik-baik. Satu. Yang kedua, Atuk besar gini. Dalam sebuah hadis Nabi, Atuk dah jumpa dah. Nabi kata apa? Nabi kata sebuah hadis, qala Rasul arba'un min sa'adatil mar. 4 sumber kebahagiaan seseorang. Jadi contoh nak bahagia tak? Nak. Nak bahagia? Nak. Maka kalau nak bahagia, Nabi kata ada 4 faktor. 4 sebab. Apa dia? Yang pertama sekali Nabi kata kalau kita nak bahagia, hidup nak seronok, nak riang, Nabi kata ingat, pertama sekali antakuna zaujatuhu salihah. Pertama sekali kalau dia nak bahagia, mestilah isteri dia seorang yang soleh. Jadi cucu nak kahwin besok kan? Nak kahwin tak? Tak nak? Nak. Kalau tak nak kahwin, Nabi tak kumat. Kena kahwin. Jadi bila nak kahwin, cari perempuan yang soleh. Beritahu, mak, saya nak isteri yang soleh. Tolong carikan isteri yang soleh. Satu. Pertama. Yang kedua, Yang kedua apa dia? Wa auladuhu abrara. Anak-anak yang baik, anak-anak yang mengenang budi, anak mengenang jasa. 2. Yang ketiga apa dia? Wa khulata'u salihan. Ini yang ketiga Nabi kata ni. Kalau nak bahagia, kawan rakan yang baik-baik. Ini ayat yang Ustaz bercerita tadi, nak pilih kawan rakan. Jadi Atuk nak pesan cucu Atuk ya, kalau kita nak bahagia, cari kawan-kawan yang baik. Kalau kita mungkin besok dia dah cucu dah besar-besar, besok kita ramai yang kawan. Tiba-tiba kita dapati seorang kawan kita penagih dadah. Ya? Dia penagih nak kawan dia tak? Jaga sikit ni. Kalau dia kalau kawan dengan dia, besok dia hulu. Lah, kau isaplah sikit. Kita pun akhir jadi apa? Penagih dadah. Nak jadi penagih dadah? Tak nak. Jangan berkawan dengan penagih-penagih dadah. 3. Yang keempat apa dia? Wa an yakuna rizquhu min baladih. Yang maksud dia hendaklah sumber rezeki dia dari negerinya sendiri. Kalau orang Malaysia, dapat rezeki dari Malaysia. Tapi ada ulama' kata maksud dia rezeki yang halal. Jadi kesimpulannya, kita berkawan dengan siapa saja. Tak kira dia tu jiran kita ke, bukan jiran kita ke, Islam ke, bukan Islam, kita semua kawan. Betul tak? Betul. Kita berkawan dengan orang yang bukan Islam. Bukan mesti bicara Islam saja. Yang bukan Islam pun ada ramai kita kan, Masya Allah kawan-kawan kita. Ada yang Cina, ada yang India, semua kawan-kawan kita. Tapi pastikan, sebab kadang-kadang orang India pun ada orang baik. Ada tak? Ada. Orang India baik, orang Cina pun baik. Kalau dia baik, kita kawan dengan dia. Selagi dia tak membimbing kita ke arah kejahatan. Tapi kena pujuk, ajak seokok. Dia ajak kita pergi disko. Dia ajak kita mencuri. Ada tak? Ada. Atuk sedih kadang-kadang ada orang dia baik. Kawan orang jahat, orang mencuri. Dia ajak kawan pergi curi basikal. Ajak kawan pergi curi basikal. Dia dapat basikal, kita dapat apa? Jadi bila tangkap, kita kena tak? Kena. Itu akibat berkawan-kawan yang jahat. Ada kawan yang mencuri. Masya Allah. Sebayang cucu atuk dia. Baru umur 8 tahun. Baru umur 9 tahun. Dah curi basikal orang. Basikal atuk pun kena kebah juga. Basikal cucu atuk pun kena kebah juga. Takkanlah orang tua-tua curi basikal kecil macam tu. Mesti dia curi itu sampai dia. Orang yang sebayar dengan ni. Sebab apa kadang-kadang yang pergi bukan seorang, 2 orang. Dia ajak kawan dia. Jom. Dia kata, Saat, jom ikut saya pergi mana? Pergi curi basikal kawan tu. Saat ikut tak? Tak nak. Maka sebab itulah Atuk kata, ingat, bila mana kita nak berkawan, bukan saya tak ikut dia. Kalau dia ajak tu curi, bukan tak ikut mencuri. Tapi orang macam ini, jangan buat apa? Jangan buat kawan. Jangan buat kawan. Sebab bila kawan dengan dia, dia mencuri, besok kita akan jadi mencuri. Jadi Atuk pesan ada satu falsafah kata apa? Kalau kita berkawan dengan orang jual minyak wangi. Orang jual minyak wangi. Ya? Walaupun kita tak pakai minyak wangi, tapi wanginya lekat kepada kita. Tapi kalau berkawan dengan tukang besi, dia ketuk besi, kedepung. Dia, kita tak ketuk pun, arang sampai kepada kita. Nak kawan mana? Yang bekerja minyak wangi kan? Tukang besi? Wangi. Sebab walaupun kita tak pakai minyak wangi, tapi wangi dia akan sampai kepada
kita. Maknanya kalau terkawan orang baik, maka kebaikan kita akan rasa. Okey? InsyaAllah mudah-mudahan cucu atuk sejahtera. Jangan berkawan dengan kawan-kawan yang jahat. Kan? Kejahatan dia akan mendorong kita kepada kejahatan. Okey? Pesan atuk ya. Ingat, hingga bertemu lagi dalam siri akan datang di rancangan Adik Dan Al-Quran. Hingga itu, ma'assalamah. Wa ilal liqa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.